Racun hanya boleh ditemui daripada jenis serangga seperti laba-laba, kalajengking, lebah dan semut. Kecil saiznya berbanding haiwan dari jenis mamalia dan lain-lain. Racun juga boleh didapati dari jenis ular. Ada ular yang hanya sekadar membelit, tidak berbisa. Tetapi ular yang halus-halus, kecil dan panjang tubuhnya biasanya ada racun yang boleh membunuh seekor beruang. Dalam Al-Quran, banyak sangat kisah yang bercerita tentang golongan yang kecil jumlahnya atau kecil bentuknya tetapi dapat menumpaskan musuh berjumlah besar dan besar pula tubuhnya. Sebagaimana tentera Talut menewaskan tentera Jalut yang ramai. Seperti mana Daud kecil menumpaskan Jalut yang bertubuh sasa dengan batu kecil. Lihatlah kecilnya saiz nyamuk yang membunuh Raja Namrud. Begitu juga 313 orang-orang mukmin yang menang dalam peperangan Badar. Bagaimana anehnya peristiwa kawanan burung ababil yang membawa batu dari neraka membakar tentera bergajah Abraha. Tidak ketinggalan juga kisah-kisah lain yang aneh, susah dibayangkan logiknya di fikiran. Namun, kisah-kisah ini termaktub jelas di dalam Al-Quran sebagai mukjizat untuk menengkuhkan risalah Nabi dan sebagai hujah menghadapi golongan kufar. Hari ini, aku tiba pada satu juzuk yang membawa aku menelusuri satu zaman dahulu kala, ketika mana peperangan antara kaum masih terjadi demi perebutan satu daerah kecil lagi barakah, iaitulah Palestina. Kisah Talut dan Jalut di dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua ini mengajarkan aku satu perkara penting, iaitu kualiti di atas kuantiti. Tidak bermakna kuantiti yang besar memiliki kualiti yang hebat. Setelah Talut dilantik oleh Nabi Samuel menjadi raja dan ketua-ketua Bani Israel pun telah menerima kedudukannya sebagai raja baru, maka bermulalah kepimpinan Talut sebagai kepala induk di kalangan Bani Israel. Dia mulakan kepimpinannya dengan menguji taat setia kaumnya dengan perintah memerangi kerabat Jalut yang tinggal menetap di Palestin. Dalam perjalanan menuju ke medan perang, ketika di suatu tempat, gerombolan tentera Talut perlu menyeberangi sebuah sungai. Maka ketika itu, Talut memberikan amaran bahawa barang siapa yang meminum air sungai tersebut, maka ia bukanlah dari kalangan pengikutku, kecuali mereka yang tidak minum langsung atau hanya meminumnya dengan mencedok satu cedokan dari tangannya. Inilah satu perintah yang akan berbekas nanti kepada semangat berperang. Barang siapa yang tidak minum sama sekali, itulah yang dipandang tentera setia, termasuk golongan yang dipercaya dari Raja Talut. Sebaliknya, bagi mereka yang minum, bukanlah pengikut yang setia, kecuali yang meminum hanya secedok tapak tangan. Mereka ini boleh juga dimasukkan dalam kalangan pengikut setia, tetapi mutu kedudukannya tentulah tidak sama dengan yang tidak minum sama sekali. Siapalah yang tidak akan tewas jika melihat air jernih mengalir? Tentunya boleh menyembuhkan segala kepenatan setelah berhari-hari jalan jauh beribu batu di bawah matahari terik pula. Siapalah yang tidak akan teruji kesetiaannya, lebih-lebih lagi bila diberikan amaran sedemikian. Begitulah kualiti tentera yang taat setia kepada Talut. Mereka terus mara, meninggalkan golongan yang sudah kekenyangan air. Sebahagian besar dari tentera Talut sudah merasa payah, lebih rela berhenti dan berundur. Tambah lagi, mereka melihat bilangan tentera Jalut yang lebih ramai dan besar, dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan berperang. Alangkah lemahnya semangat mereka. Mereka yang sedikit itu pun meneruskan perjalanan ke medan tempur dengan keyakinan yang jitu. Mereka mengucapkan, berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Akhirnya berkat kesabaran dan keteguhan hati mereka, tentera Talut meraih kemenangan. Menariknya, si Jalut yang bertubuh besar, dan ada setengah riwayat mengatakan bahawa tubuhnya tinggi dan sasa lebih dari kebiasaan tubuh lelaki pada zaman itu,
dikalahkan dengan sebutir batu kecil yang dilemparkan tepat mengenai kepalanya sehingga menyebabkan ia pecah. Maka timbullah rasa kasih Raja Talut akan anak itu, sehingga akhirnya baginda alaihissalam bergemerlapan menjadi bintang Bani Israel menggantikan kepimpinan Raja Talut. Nak tahu apa lagi yang ada pada setiap juzuk? Sertai kami di Tadabbur Plus sekarang.